Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ashira binti alias BP20110201. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan cara untuk mengatasinya. Faktor yang pertama ialah faktor pribadi. Kehidupan pribadi pekerja memberi impak yang besar dalam emosi mereka sekaligus tingkah laku mereka. Umum kita ketahui bahwa emosi seseorang mampu mempengaruhi sifat mereka dan cara mereka bekerja selepas itu. Dan hal ini akan menyebabkan prestasi menurun jika emosi negatif ada dalam diri kita. Jika berlaku konflik dalam hidup, pekerja tersebut sudah pasti dia akan berasa sedih, stres, tekanan dan tidak dapat fokus dalam melakukan pekerjaannya. Oleh itu, disebabkan sikapnya yang tidak fokus dan tidak melakukan kerja dengan betul, pekerja tersebut ditegur. Pekerja tersebut ditegur oleh pihak atasan dan menerima kritikan yang kurang enak daripada pihak atasan. Hal ini akan menyebabkan pekerja lebih buntu dan tekanan yang diterima tambah stres bertambah. Oleh sebab itu, prestasi pekerjaannya mungkin menurun dan organisasi tersebut juga akan menurun kerana prestasi pekerjanya yang kurang enak. Antara langkah yang boleh diambil oleh pekerja untuk mengelakkan hal ini berlaku adalah dengan tidak mencampurkan hal peribadi dengan masalah di tempat kerja. Pekerja seharusnya bijak dalam membezakan emosi dan tidak mencampur adukan antara hal peribadi dan juga hal di tempat kerja. Dengan ini, pekerja mampu mengawal emosi mereka dan jika berlaku konflik negatif dalam hidupnya, pekerja tersebut tidak akan memberi impak yang besar dalam pekerjaannya dan sekaligus prestasi pekerjaannya dan organisasinya juga tidak akan terganggu. Faktor yang seterusnya ialah faktor politik. Politik juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi. Dalam sesebuah organisasi yang besar terutamanya, politik memainkan peranan dalam bidang undang-undang. Jika sesebuah organisasi yang merupakan syarikat pembinaan dan ingin menjalankan proyek pembinaan di sebuah tapak untuk mendirikan bangunan, terdapat undang-undang yang perlu diikuti bagi mendapatkan kelulusan daripada pihak kerajaan untuk menjalankan pembinaan berikut. Walaupun pihak organisasi tidak bersetuju dengan undang-undang yang diberikan, namun mereka terpaksa akur disebabkan untuk memperoleh kelulusan daripada pihak kerajaan. Lain pula bagi organisasi-organisasi yang kecil, mereka terpaksa bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain untuk mendapatkan klien. Politik mampu mengubah tujuan dan objektif syarikat dan cara mereka memilih untuk berusaha ke arah mereka. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi faktor politik ini adalah dengan mengurangkan campur tangan daripada pihak-pihak yang berkuasa, especially daripada pihak politik, daripada pemimpin-pemimpin politik. Elakkan mendapatkan dana daripada sumber politik, daripada menteri-menteri politik dan sebagainya. Itu akan mengurangkan lagi campur tangan politik dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, faktor sosial juga merupakan salah satu faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sebuah organisasi. Pandangan dan persepsi masyarakat mampu mempengaruhi prestasi sebuah organisasi.
Masyarakat yang sentiasa menginginkan yang terbaik daripada sesebuah syarikat tersebut memaksa organisasi memerah idea dan tenaga bagi memperlihatkan sesuatu yang cukup baik kepada masyarakat. Dan jika sebaliknya, organisasi tersebut akan mendapatkan persepsi yang negatif dan kritikan yang negatif dari masyarakat luar. Oleh sebab itu, faktor sosial mendorong sesebuah organisasi untuk lebih mempertingkatkan kualiti organisasi mereka. Antara langkah yang boleh diambil oleh organisasi untuk mengelakkan kritikan dan mendapatkan meraih hati para masyarakat dan juga yang mungkin merupakan um, klien mereka pada suatu masa nanti adalah dengan berusaha dengan lebih kuat lagi bagi mengeluarkan produk bagi mengeluarkan produk yang tinggi bagi mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik untuk masyarakat. Dan juga faktor sosial ini mempunyai sisi positif, walaupun agak dilihat sebagai mendatangkan tekanan yang cukup besar kepada sebuah organisasi, namun persepsi masyarakat amat penting untuk kita dan pandangan orang lain amat penting untuk kita, especially untuk sebuah organisasi, untuk lebih untuk menjadi lebih baik dan mempertingkatkan lagi kualiti mereka. Faktor yang terakhir ialah faktor teknologi. Perkembangan teknologi seiring dengan zaman menyebabkan sesetengah organisasi yang telah berdiri lama dari berabad-abad yang lalu menyebabkan teknologi yang mereka punya tidak setanding dengan teknologi pada masa kini. Oleh sebab itu, prestasi pekerjaan mereka mungkin agak menurun berbanding dengan organisasi-organisasi yang lain kerana tahap teknologi dan kecanggihan teknologi mereka adalah lebih mundur berbanding daripada organisasi-organisasi yang lain yang baru membangun, yang baru ditubuhkan dan telah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih pada masa kini. Oleh sebab itu, syarikat atau organisasi yang dahulunya mungkin mempunyai tahap kualiti prestasi yang agak rendah berbanding daripada organisasi yang baru pada masa kini. Oleh sebab itu, antara langkah yang boleh diambil oleh pihak organisasi bagi memastikan prestasi pekerjaan mereka adalah sama rata dengan organisasi-organisasi yang baru membangun pada masa kini adalah dengan dengan meningkatkan teknologi mereka kepada teknologi yang moden dan mengikut perkembangan zaman. Hal ini bukan untuk memperbandingkan organisasi mana yang mempunyai teknologi yang lebih canggih, tidak. Tapi perubahan teknologi perlu dilakukan agar prestasi dan kualiti kerja lagi meningkat. Jika sesebuah organisasi masih menggunakan mesin jahit dalam penghasilan baju dan secara manual, mungkin kita dapat tahu bahwa terdapat kilang-kilang yang besar yang menghasilkan baju hanya tidak menggunakan tenaga manusia, malahan menggunakan tenaga mesin saja. So, perkara tersebut akan mempercepatkan pengeluaran sekaligus akan mempertingkatkan kualiti kerana apa yang telah ditetapkan oleh sesebuah mesin itu, itulah yang akan dikeluarkan. Oleh sebab itu, organisasi perlu
Oleh sebab itu, organisasi perlu mengambil serius akan hal ini demi menjamin prestasi organisasi mereka lagi meningkat dan kualiti produk maupun kualiti perkhidmatan yang diberikan adalah setanding dengan organisasi-organisasi yang lain. Sekian daripada saya. Itu sahaja 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi dan cara untuk mengatasinya. Sekian, terima kasih.